Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 9 Ogos 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, Kompleks Kebajikan Daerah Dalat yang baru siap dibina bakal menjadi sebuah pusat interaksi sosial antara generasi yang berbeza serta memainkan peranan penting dalam masyarakat di situ. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Merangkap Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kompleks berkenaan adalah yang paling unik di negeri ini kerana ia mewujudkan interaksi erat antara generasi warga emas dan generasi terkini. Berucap semasa penyerahan simbolik kunci Kompleks Kebajikan Daerah Dalat pada Sabtu, beliau berkata kompleks kebajikan itu adalah yang kedua dibina selepas yang pertama di Sri Aman. Kerana kita tegas mengatakan inilah yang diperlukan oleh Dalat. Jadi, Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tok Nan Tengah Padat okey, maka hari ini kita mendapati satu kompleks kebajikan yang bersepadu sifatnya berada di Dalat ini. Menurutnya, kompleks berkenaan mempunyai pelbagai fungsi di antaranya pejabat kebajikan Dalat dan pusat-pusat lain termasuk pusat pemulihan dalam komuniti PDK, pusat rehabilitasi dalam komuniti, pusat aktiviti warga emas PAWE dan taska orang kelainan upaya OKU. Selain itu, ia turut menempatkan produk kraftangan yang dihasilkan oleh warga emas termasuk generasi muda. Dalam majlis sama, Datuk Seri Fatimah turut mengambil kesempatan menyampaikan geran pelbagai inisiatif dilaksanakan Kerajaan Sarawak di bawah kementeriannya kepada 33 penerima. Geran yang disampaikan adalah Selain itu, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP 6 penerima dengan jumlah keseluruhan berjumlah RM117,000. Senarai penerima geran seperti tertera. Laporan seterusnya, sebanyak 300 bakul makanan telah diserahkan kepada 8 komuniti kawasan rukun tetangga KRT Daerah Sebauh dalam pelancaran program Kita Bersama RT Cares Daerah Sebauh pada Ahad. Penyerahan ini telah disempurnakan Menteri Utiliti Sarawak yang juga Adun Kemenak, Datuk Seri Steven Rundi Utom. 8 KRT yang menerima bantuan bakul makanan ini ialah KRT RPR Segawan, KRT Rumah Panjang Sungai Sekutan, KRT Rumah Panjang Barir Anak Langi, KRT Sungai Selezu, KRT Rumah Panjang Nipa Tingang, KRT Rumah Janggu Anak Tahir, KRT Rumah Panjang Suring Anak Timban dan KRT Pekan Sebauh Hilir. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Perpaduan Negara yang berteraskan konsep RT for All atau RT Cares untuk semua golongan masyarakat tanpa mengira perbezaan latar belakang penerima. Matlamat utama program ini adalah untuk membantu golongan sasar yang terjejas akibat pandemik COVID-19 terutamanya golongan B40. Selanjutnya, Majlis Penyerahan Cek di bawah peruntukan Projek Kecil Luar Bandar MRP Projek Penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS Parlimen Batang Sadong telah diadakan bertempat di Rumah Rehat Sri Simunjan pada Ahad. Simbolik penyerahan cek itu disempurnakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri kepada wakil penerima melalui Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Untuk rekod, sebanyak 150 buah rumah di ketiga-tiga Dewan Undangan Negeri Dun Sadong Jaya, Dun Simunjan dan Dun Gedong telah dibaik pulih di bawah MRP PPRMS sejak tahun 2020. Difahamkan tahun ini sahaja, sebanyak 51 buah rumah milik golongan yang kurang berkemampuan, miskin tegar, daif dan golongan orang kurang upaya OKU di seluruh Parlimen Batang Sadong akan dibaik pulih menerusi peruntukan Kerajaan Sarawak. Adun Simunjan Aula Dris turut hadir menyaksikan simbolik penyerahan cek tersebut. Manakala di Miri, sebanyak 9,902 dos kedua vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan temu janji yang ditetapkan di aplikasi MySejahtera dan kad vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin AstraZeneca PPVAZ di Dewan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri bermula 9 Ogos ini.
Perkara ini dimaklumkan Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media selepas mengadakan lawatan ke PPV Dewan Curtin University dan PPV Dewan IKBN Miri pada Sabtu. Sebelum ini, PPV Dewan IKBN telah memberikan vaksin sebanyak 18,104 dos jenis Sinovac yang berakhir pada 8 Ogos. Dalam pada itu, JPBB Miri mengucapkan terima kasih kepada pasukan Healthcare Organizer HCO, Dr. Kang dan sukarelawan dalam memastikan proses pemberian vaksin Sinovac dan proses peralihan daripada Sinovac kepada AstraZeneca berjalan dengan lancar. Untuk rekod, pemberian vaksin secara walk-in bermula 23 Julai hingga 6 Ogos 2021 di PPV Dewan Universiti Curtin telah mencapai sejumlah 2,472 bagi dos pertama. Masih dengan laporan program imunisasi, seramai 125 orang penduduk Kampung Sapit melengkapkan suntikan vaksin dalam program Outreach Vaksinasi Daerah Kecil Padawan pada Ahad. Dalam program tersebut, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil turut serta memberi suntikan vaksin kepada penduduk kampung tersebut. Inisiatif murni itu bagi membantu 15 petugas kesihatan dari Klinik Kesihatan Padawan serta sukarelawan dalam proses vaksinasi berkenaan. Kehadiran penerima vaksin juga amat menggalakkan dengan kira-kira 99% menerima vaksin. Semua penerima vaksin turut mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Di Duntarat, Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah Wiin telah merasmikan Dewan Serbaguna Kampung Rayang pada Ahad. Majlis Anjuran Pusat Hikmat Aduntarat itu telah diadakan dengan kehadiran seramai 30 orang tetamu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dalam majlis itu, Datuk Roland turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM162,000 kepada 14 penerima seperti yang tertera. Dalam pada itu, Ketua Kampung Rayang mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana telah merealisasikan impian penduduk untuk memiliki Dewan Serbaguna yang besar dan selesa. Beralih ke laporan di Belaga, seramai 24 ketua isi keluarga KIR mangsa kebakaran di Umar Lesong, Sungai Keling, Ulu Baloi, Tasik Belaga telah menerima sumbangan RM188,750 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak. Majlis penyerahan disempurnakan Adun Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon baru-baru ini. Selain itu, seramai 25 orang penduduk turut menerima dokumen gantian pengenalan diri yang tidak dapat diselamatkan dalam kejadian yang berlaku pada 27 Mac 2021 itu. Dalam program berasingan di Inap Desa Umar Belun Liodian, Kennedy menyempurnakan majlis pelepasan anak ikan di Tasik Umar Belur. Program itu turut dimeriahkan dengan kehadiran YouTuber terkenal iaitu Tim Kardok yang membantu mempromosikan potensi pelancongan di Umar Belun dan juga kawasan Apau Koyan. Seterusnya, para pengusaha kedai makan di sini menyambut baik keputusan kerajaan menerusi perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Ahad untuk membenarkan semula aktiviti dine-in. Bagi para pengusaha kedai makan, ia berita yang sememangnya amat mereka nantikan untuk memulihkan semula perniagaan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Berikut merupakan hasil temu bual wartawan UKAS terhadap beberapa peniaga di sekitar Kuching yang berkongsi rasa syukur dan menyokong usaha kerajaan mengenai kemudahan yang diumumkan Perdana Menteri. Nang baguslah compare dengan before tu si boleh dine in. Because when we talk about si boleh dine in kami pun sales drop about 80 to 90%. And kira tu on phase 2, bila dah boleh dine in, sales like picking up probably 70%. But we still losing about 30-40% lah roughly. Jadi if PM dah announce, kami actually agree lah. Kami lebih strict sikit dari SOP yang dibuat oleh government lah. Even that day bila Tok buka on phase 2, kami pun only allows people yang dah first vaksin. Because benda tu dapat dipolah di Sarawak sebab vaksin pun progress di Sarawak laju. Bagi Wakil Peniaga Izawati Ismail,
Walaupun sudah diberi kelonggaran untuk dine-in, pelanggan yang sudah lengkap divaksin perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sikit question kami akan nanya, kita udah vaksin ke belum? Bukan apa nanya udah vaksin ke belum, at least customer sedar bah, macam apa hal kedai tu nanya udah vaksin ke belum, walaupun dia sedar dalam SOP, tapi ya requirement dari kedai lah, macam hal Datuk nanya ada vaksin ke si, so that customer mungkin akan menyedarkan customer mesti mau pergi vaksin tu, because dia tahu kelak-kelak ada tempat yang you boleh masuk bila you vaksin. So adalah kelak kita orang nanya, so Mek Madah ya adalah requirement kedai untuk nanya sama ada even walaupun SOP Madah requirementnya SOP untuk yang pengusaha kafe, sidak stall operator apa semua, tapi bagi kami orang ya kira one of our question lah. Sekian edisi malam bersama saya VVM Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam, saya mewakili seluruh warga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak ingin mengucapkan salam awal Muharram 1443 Hijrah kepada semua umat Islam. Semoga tahun baru ini membuka lembaran baharu kepada kita semua untuk terus meningkatkan amalan agar dilimpahi rahmat dan mencapai kejayaan yang lebih baik di masa akan datang. Salam UKAS.